Amalan ilmu sihir bukanlah satu amalan yang baru dalam masyarakat di Malaysia. Malahan, amalan ilmu hitam ini telah pun mula berleluasa berikutan ketiadaan perundangan yang khusus bagi menjatuhkan hukuman kepada si pelaku. Jadi hari ini saya bakal bertemu dengan seorang peguam syar'i untuk mengupas isu berkaitan ilmu sihir dari segi perundangan. Bertempat di Ceras Selangor, saya bertemu dengan seorang peguam yang telah berkhidmat lebih 11 tahun. Berusia 37 tahun, Muhammad Nur Hafiz Roslan menerangkan isu ilmu sihir dari sisi undang-undang. Adakah sihir ini boleh dibawa di hadapan mahkamah ataupun tidak? Maka jawapannya adalah tidak. Sebabkan apa? Ya, kerana perkara berkenaan dengan sihir ini memang berlaku. Kita tidak dapat menjawab beberapa persoalan. Persoalan pertama, siapakah pakar ataupun yang boleh menentukan sama ada sihir itu wujud ataupun tidak? Kedua, bagaimanakah piawai standard yang menyatakan bahawa seseorang individu itu dah terkena sihir? Okey. Yang ketiga, bagaimana nak membuktikan bahawa orang tu mengamalkan sihir? Bila kita bercakap dengan berkenaan undang-undang. Undang-undang ni dia mesti menunjukkan the justice have to be secure. Dalam keadaan ini, jika sekiranya dia hanya boleh dicarakan di hadapan mahkamah syariah, bagaimana pula dengan mahkamah sivil? Contohnya, katalah seorang itu telah melakukan sihir dan apabila pelakuan sihir itu hanya disabitkan di hadapan mahkamah syariah tapi tidak boleh disabitkan di mahkamah sivil. Dia jadi satu permasalahan. Maksudnya, ketidakseimbangan di antara hukuman. Sepatutnya kalaulah betul boleh digazetkan akta sihir ni bukan hanya pada di sivil tapi juga akan pergi kepada syariah. Sama juga sebaliknya. So benda sebab dia bukan menghukumi orang Islam atau orang bukan Islam. Sebab sihir ni dua-dua ada. Orang Islam pun pakai, orang tak Islam pun pakai. Kita tak boleh lah tiba-tiba di hadapan mahkamah, selalu tiba-tiba saya muntah darah, keluar paku, keluar ni. Jadi benda tu kita nak bawa ke hadapan mahkamah bahawa ini suami saya yang buat. Kita nak buktikan suami saya buat tu pun dah susah. Nak cakap benda tu betul-betul keluar paku tu bila gambar siapa, doktor cakap, tiba-tiba doktor kata diagnose tidak ada apa-apa sakit, cuma kemungkinan muntah darah, mungkin salah makan, contoh. Jadi apa yang perlu dibuat oleh pengamal undang-undang syariah yang boleh membantu? Kesan-kesan daripada perkara tersebut apa dia? Kesan-kesan kepada perkara tersebut adalah mental abusement ataupun penganiayaan. Kat situ yang baru kita kena pergi. Kita pergi pula kepada benda yang pasti. Apa yang pasti dekat sini adalah berlaku penganiayaan, dan kalau dia dah buat, selalunya mereka-mereka yang tersihir ni ataupun diganggu oleh sihir ni dalam keadaan depresi ataupun dalam keadaan, kita istilah saintifiknya ada masalah mental illness. Jadi kena buat apa? Pergi psikiatri hospital, dapatkan rawatan. Tak semestinya pergi psikiatri tu gila, sebab ada orang post trauma lepas accident, takut dia tengok tiba-tiba disebabkan kejadian-kejadian tadi tu. So kat situ ada pelakuan aniaya. Perkara tu yang hendaklah dibawa di hadapan mahkamah. Jadi saya mohon untuk masyarakat di luar sana, kalau kata ada terkena dan sebagainya, ada jalan. Tetapi cari pihak-pihak yang pakar. Kalau jumpa peguam syar'i yang bertauliah. Kalau kata kita redah saja ke depan mahkamah dan kita cerita semua, ada perkara yang kita cerita tersebut tidak diguna pakai sebagai fakta-fakta di dalam kes untuk memenangkan kes kita. Jadi satu kerugian.